usahlah kita terlalu berkira-kira dengan sesuatu yang kita lakukan. Tidak kiralah berkira dari sudut masa, dari sudut keuangan, apa-apa sahaja. Kerana sikap berkira-kira inilah yang akan membuatkan kita tidak akan beria-ia untuk melakukan sesuatu. Kerana berkira-kira ini membuatkan kita akan berfikir negatif dan kita tak optimis dalam melakukan sesuatu. Cabaran bekerja di Hidayah ni, salah satu cabarannya apabila kita berdepan dengan perbelanjaan lah. Sudah pastilah yuran anak-anak, apatah lagi sekiranya kita mempunyai anak yang ramai. Kadang-kadang untuk setahun tu boleh mencecah ribuan ringgit untuk kita melaburkan sesuatu untuk anak-anak. Tetapi bagi saya, perbelanjaan yang kita dah lakukan itu sebagai satu pelaburanlah saham untuk akhirat kelak. Sebab tu saya bertahan di sini dengan rezeki yang ada, saya teruskan lagi lah. Pertama memang yuran lah, perbelanjaan yang sangat besar terhadap anak-anak. Cabaran yang seterusnya apabila kita berdepan dengan ibu bapa yang sememangnya majoriti ibu bapa di Sekolah Menengah Islam Hidayah ni mereka berlatarkan pendidikan yang tinggi, seorang yang profesional. Jadi cabaran dari sudut untuk kita menyantuni mereka, okey, maksudnya kita perlu ada satu ungkapan-ungkapan ataupun kalimah bagaimana kita nak berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi yang penuh berhikmah untuk mendapatkan keyakinan supaya mereka sendiri akan menghormati apa yang kita berikan pandangan dan sebagainya. Kerana ibu bapa di Hidayah ini adalah orang yang sangat berpendidikan dan mempunyai satu pendirian yang bukan calang-calang lah. Okey, itu saya rasa cabarannya. Okey, cabaran seterusnya bila saya sendiri memegang jawatan lah sekarang ni sebagai SU Peperiksaan SPM. Mungkin dulu saya merasakan biasa, orang kata jawatan yang biasa, tidak ada cabaran. Tapi sejak dunia, apatah lagi Malaysia, dilanda dengan wabak COVID-19, pelbagai cabaran dari sudut dokumennya, dari sudut apa kita panggil tu, dari sudut tekanan kerana bila dunia dilanda dengan COVID-19 ni, virus COVID-19 ni, banyak SOP yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita patuhi, yang perlu kita akur supaya pendidikan ini dapat diteruskan walaupun Malaysia ataupun dunia pendidikan kita dilanda oleh wabak yang sangat menakutkanlah. Tetapi pendidikan perlu diteruskan, apatah lagi apabila anak-anak didik kita sendiri ada yang positif dan sebagainya. Jadi untuk memikirkan hak mereka supaya mereka mendapat penjadualan semula, jadi banyak perkara yang perlu difikirkan. Itulah saya rasa cabaran sekarang lah. Tak samalah orang kata kalau jawatan isu dulu mungkin sekadar pendaftaran dan sebagainya, tapi sekarang agak berlainan lah. Itu cabaran yang saya rasa lah. Walaupun saya mengajar bahasa Melayu, tapi dalam masa yang sama saya merupakan pengurus dan jurulatih lah dalam pasukan bola jaring Sekolah Menengah Islam Hidayah. Perkara yang tak dapat saya lakukan apabila pengetua pertama Puan Hajah Kamalia Nordin, sewaktu itu ada macam satu mesyuarat lah, kita punya plan ataupun strategi 10 tahun akan datang. Waktu itu saya mungkin dalam 5 tahun bekerja. Soalan pertama yang dikemukakan, apakah impian 10 tahun akan datang? Saya pernah mengutarakan bahawa 10 tahun akan datang saya ingin melihat pasukan bola jaring Sekolah Menengah Islam Hidayah melepasi kedudukan suku akhir sahaja. Paling tinggi pun kedudukan nombor 3 atau 4.
Tetapi Allah telah memakbulkan lebih dari itu apabila sekolah kita berjaya melepasi suku akhir, separuh akhir dan akhirnya berjaya ke peringkat akhir. Itulah kenangan yang paling tak dapat saya lupakan. Tak salah saya tahun 2012, sebab untuk dulu sekolah kita tidak dipandang dalam arena bola jaring. Nak melepasi kumpulan pun agak sukar, tetapi dengan berkat usaha kita, dengan berkat kesabaran, dengan berkat perhatian, dan apa yang penting yang saya nampak adalah komitmen daripada tim itu sendiri ataupun sifat ciri-ciri pemain kita itu sendiri bagaimana, itu yang membuatkan sesuatu yang kita impikan itu tercapai. Jadi waktu itu kita tewas dengan sekolah STF, sekolah Tun Fatimah yang merupakan juara bertahun-tahun lah, juara menunggu bertahun-tahun sampai sekarang masih tidak boleh disangkalkan lagi kehebatan mereka. Waktu itu kita mendapat tempat yang kedua. Itulah kenangan yang paling manis saya dapat rasakan, dan sejak daripada meningkatnya kualiti bola jaring sekolah menengah Islam Hidayah sehingga kini untuk peringkat Muslim, sekolah kita masih lagi memegang juara bertahan. Maksudnya sudah masuk 5 tahun kita mendapat kedudukan pertama dalam arena bola jaring yang dulu tidak dipandang pun oleh orang di luar sana. Jadi apabila saya berjaya membawa anak-anak murid ke arah arena itu, sebagaimana yang memang arena itu saya minat, jadi saya rasa saya akan menyumbangkan sesuatu untuk sekolah, khususnya kepada pelajar-pelajar lah yang terlibat dalam bola jaring. Itulah kenangan yang saya tak dapat lupakan. Mungkin sukarlah untuk mendapatkan kembali kedudukan itu ataupun kenangan itu, iaitu tempat kedua. Sangat-sangat bersyukur. Saya ingin kongsikanlah ataupun ingin berpesan, kalau kita ingin berjaya ataupun kita ingin bertahan di tempat ini agak lama, usahlah kita terlalu berkira-kira dengan sesuatu yang kita lakukan. Tidak kiralah berkira dari sudut masa, dari sudut keuangan, apa-apa sahaja. Kerana sikap berkira-kira inilah yang akan membuatkan kita tidak akan beria-ia untuk melakukan sesuatu. Kerana berkira-kira ini membuatkan kita akan berfikir negatif dan kita tak optimis dalam melakukan sesuatu. Kemudian berjayanya seseorang itu ataupun kualiti seseorang itu bekerja bergantung pada tanggungjawab. Kalau kita tahu tanggungjawab kita, apa yang kita galas, kita tak akan kisah apa-apa yang membebankan, sebab kita tahu apa yang kita nak buat. Jadi usahlah terlalu berkira-kira dengan sesuatu yang kita lakukan. Kemudian saya mengharapkan Sekolah Menengah Islam Hidayah akan terus maju, terus menjadi perhatian, terus menjadi tempat di mata masyarakat di luar sana, kerana insya-Allah kalau tidak sekarang anak-anak itu menjadi, tapi kemenjadian itu pasti akan terselah bila mereka keluar dari bumi hidayah ini, kerana atas didikan, atas tarbiyah yang diberikan oleh barisan murabi di sekolah ini. Jadi harapan saya semoga jangan menyesallah kalau untuk menghantar anak di sini. Kita sentiasa berfikiran positif dan doakanlah agar para murabi di sini sentiasa diberikan kesihatan, umur yang berkat untuk meneruskan perjuangan sehinggalah generasi-generasi akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.